Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala: Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan ke atas kamu puasa sebagaimana diwajibkan ke atas mereka yang sebelum daripada kamu, supaya kamu bertakwa. Kita hormati saudara pengurusi majlis, Yang Umat Datuk Meja Besar Muhammad Alizam bin Abdul Rahman, Ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri Kelantan, yang amat berusaha, Ketua Jajahan Tanah Merah, Yang Berhormat ahli-ahli Dewan Undangan Negeri, yang dihormati Ketua Jabatan Negeri dan Persekutuan, adik-adik Majlis Daerah, pimpinan masyarakat, hadirin dan hadirat yang dihormati lagi dikasih sekalian. Pertamanya, alhamdulillah, marilah sama-sama kita panjatkan rasa syukur yang tidak terhingga ke hadrat Allah Subhanahu wa taala, kerana dengan limpah kurniaannya kita masih lagi dipanjangkan umur serta melaksanakan ibadah puasa dalam bulan Ramadan yang mulia ini, di mana Allah Subhanahu wa taala mengurniakan kelebihan yang tak lusa kepada kita umat Nabi Muhammad di dalam bulan Ramadan, bulan yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis baginda, Sayyidus Syuhur Syahrul Ramadan. Penghulu kepada segala bulan ialah bulan Ramadan. Di akhir bulan Sya'ban, Rasulullah menyampaikan satu khutbah untuk menjelaskan kelebihan yang Allah kurniakan di dalam bulan Ramadan. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ayyuhan nas, qad asallakum syahrun azimun mubarak, syahrun fihi laylatun khairun min alfi syahr, syahrun ja'ala Allahu siyamahu fariidah wa qiyama laylihi tatawwu'an, man taqarraba fihi bi khaslatin min al-khair kana kaman adda fariidatan fi ma siwa, ila akhir hadis. Maksudnya, wahai sekalian manusia, telah datang kepada kamu suatu bulan yang amat besar kelebihannya, suatu bulan yang amat berkat, iaitulah bulan Ramadan. Di dalam bulan Ramadan ini terdapat satu malam, kalau kita beribadat pada malam tersebut, akan diberi ganjaran lebih baik daripada kita beribadat 1000 bulan, iaitulah malam Lailatul Qadar. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr, malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Di mana sababun nuzul, sebab turun ayat ini, sebagaimana disebut oleh Mujahid, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzakara rajulan min bani Israil labisa silah fi sabilillah alfa syahrin. Rasulullah menceritakan
ada seorang laki-laki daripada kalangan Bani Israel menghunuskan pedang berjihad fi sabilillah selama 1000 bulan. Tak putus jihad lawan musuh 1000 bulan. 1000 bulan ini bersamaan dengan 83 tahun 3 bulan. Fa'ajibal muslimuna min dhalik. Lalu orang Islam merasa cukup ta'ajub dengan amalan laki-laki di kalangan Bani Israel yang sangat berjihad 83 tahun 3 bulan. Lalu Allah menurunkan suratul Qadri menjelaskan kelebihan yang Allah beri kepada umat Nabi Muhammad pada malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan yang Bani Israel berjihad fi sabilillah, banding dengan kita beribadat semalam saja. Dinilai di sisi Allah lebih baik daripada jihad Bani Israel selama 1000 bulan. Orang dulu dikurniakan umur yang panjang. Kita ni umat Nabi Muhammad umur kita singkat. Orang dulu tubuh tinggi besar, umur panjang. Umpamanya Nabi Adam. Nabi Adam ni Allah Ta'ala cipta dia, tinggi dia 70 hasta. Satu hasta ni sekaki setengah, tak 2 kaki. Kira lah, katalah 2 kaki. 70 kali 2 tak 140. 140 kaki. Yang ni tinggi ni berapa kaki? Ni coba agak orang majlis daerah lah kena bayar berapa kaki. 30 kaki tak apa dah. Katalah 30 kaki. 140 kaki. Itu tinggi. Lebar tu ada 7 hasta. Badan. Dia tidak kata kecil pun panjang. Dah, politi je kata. Tinggi 70 hasta tu ada. Lebar 7 hasta. Umur 1000 tahun. Tu ada. Kemudian Allah Ta'ala buat manusia ni kau kecil. Kita umat Nabi Muhammad ni dah lah kecil. Pendek. Lepas tu kecil pula. Umur pun pendek pula. A'maru ummati ma baina 60 ila 70 wa aqalluhum man yujawwizu dhalik. Umur umat aku, kata Nabi, kebiasaannya 60 tahun 70 tahun. Hanya sedikit sahaja yang umurnya melepasi 70 tahun. Sikit. 60-70. Ni dalam majlis ni coba akak tangan. Umur 70 tahun lah kata. Tengok berapa orang. Ratus meja. Tapi sihat ratus meja. Berapa orang? Apa? Depan ni seorang. Belakang 1, 2, 3, 4. 5 orang. 5 orang. Itu ayat. Betul Nabi sebut wa aqalluhum man yujawwizu zalim. Hak lebih pada 70 sikit. Lebih pada 80 kau sikit. Lebih pada 90 kau sikit. Korang beli kata-kata kadang-kadang. Kadang-kadang. Jarang-jarang, kadang-kadang. Tetapi walaupun kita tubuhnya kecil, ketinggiannya tak sebagaimana orang dulu, umurnya pendek, kelebihannya besar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin. Satu malam kita beribadat pada malam Lailatul Qadar lebih baik daripada ibadat 1000 bulan. 1000 bulan ni 83 tahun 3 bulan. Kita semaya berjamaah Isya pada malam Lailatul Qadar lebih baik daripada kita berjamaah 83 tahun 3 bulan. Bukan sama, khairul, lebih baik. Jangan kata sama, lebih baik. Kalau sama tu pun hebat dah lah. Sama 83 tahun hebat dah. Khairul,
lebih baik. Tak ada amalan lain. Sebab itu Rasulullah SAW 10 akhir bulan Ramadan Nabi melipat gandakan amalannya, beriktikaf. Padahal Nabi ni Allah Ta'ala ampun segala dosa Nabi hak telah lalu atau yang akan datang. Nabi tak ada dosa. Kalau ada kesalahan, Allah Ta'ala ampun. Hak lepas dah, hak akan datang. Nabi ni maksum. Pun Nabi melipat gandakan amalan dalam bulan Ramadan, khususnya 10 akhir. Kita hak tidak Nabi, hak tidak Rasul, berdosa semua. Tapi mari bulan Ramadan pun supaya sekala. Mari 10 akhir pun supaya sedia. Lagu mana? Tu. Rugilah kita. Rugi. Jadi kita Ramadan tahun ini dia ada perubahan berbanding dengan Ramadan yang lalu. Sebagaimana di Tanah Merah ni ada perubahan. Dulu tak ada Qaryah Ramadan ni ada. Ada perubahan. Betul lah pula di hari pertama. Mari Qaryah Ramadan ada selalu. Jadi kena ada perubahan dalam semua perkara lah. Perubahan dalam semua perkara. Kita nak supaya Tanah Merah ni berubah ke arah yang lebih baik. Memang Tanah Merah ni lepas ada kota baru besar Tanah Merah. Dulu Pasir Mah dan Tanah Merah. Pasir Mah tinggal. Maknanya ini kelebihan yang ada pada jajahan Tanah Merah. Jadi kita nak dalam bulan Ramadan ni kita guna kesempatan yang Allah Ta'ala beri untuk melipat gandakan amalan kita. Jangan tinggal semaya solat berjamaah, jangan tinggal. Semaya sunat, semaya tarawih, jangan tinggal. Kerana dalam bulan Ramadan ni Nabi sebut man taqarraba fihi bi khaslatin min al-khair kana kaman adda faridatan fi ma siwa. Wa man adda faridatan fihi kana kaman adda 70 faridatan fi ma siwa. Sesiapa yang melakukan amalan sunat dalam bulan Ramadan diberi ganjaran sama seperti dia melakukan amalan wajib di dalam bulan-bulan yang lain. Sebaliknya, siapa yang melakukan amalan wajib dalam bulan Ramadan sama seperti dia melakukan 70 amalan wajib dalam bulan-bulan yang lain. Hak Lailatul Qadar tu suku. Ni hak tidak Lailatul Qadar. Hak sunat pahala 10 wajib. Hak wajib pahala 70 kali amalan wajib. Jadi kita kena bulan Ramadan. Lebih-lebih lagi 10 akhir bulan Ramadan. Kerana 10 akhir itu ada padanya Lailatul Qadar. Nabi sebut iltamisuha fil ashril awakhir min Ramadan. Carilah Lailatul Qadar itu pada malam-malam 10 akhir daripada bulan Ramadan. Hari ini peluang kita. Jangan tinggal semaya berjamaah, jangan tinggal solat tarawih, jangan tinggal semaya-semaya sunat, jangan tinggal membaca Al-Quran, jangan tinggal benda-benda kebajikan. Amalan dia soleh kena lipat gandakan dalam bulan Ramadan. Man amila salihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan tayyibah wa lanajziyannahum ajruhum bi ahsani ma kanu ya'malun. Siapa yang buat amal soleh, sama ada laki-laki atau perempuan, sedangkan dia beriman, maka kami akan hidupkan dia di dunia dengan kehidupan yang baik, dan kami akan beri balasan di akhirat dengan balasan yang lebih baik daripada amalan yang mereka lakukan di dunia. Allah Ta'ala berjanji orang yang buat amal soleh ni Allah Ta'ala balas dunia dan akhirat. Baik, apa dia al-amalus soleh? Apa dia amal soleh? Al-amalus salih huwa kullu ma yuhibbuhu Allah wa yarda min al-aqwal
wal a'mal az-zahirah wal batinah. Amalan yang soleh ialah tiap-tiap perkara yang Allah Ta'ala kasih, yang Allah Ta'ala redha, sama ada perkataan ataupun amalan, sama ada yang zahir ataupun yang batin. Itu amal soleh. Hak Tuhan redha, hak Tuhan kasih, kataan ke, perbuatan ke, zahir ke, batin ke. Kalau dia hak zahir ni tahu tolong orang apa tu amal soleh ke. Semaya puasa tu kita tahu dah amal soleh. Nah. Hak batin niat. Niat apa amal soleh? Niat nak buat sesuatu yang baik. Kalau kita ada musyaqqah, kita tak jadi buat, kita niat saja tu Tuhan tulis pahala dah. Faman hamma bi hasanatin falam ya'malha katabaha Allahu 'indahu hasanatan kamilah. Faman habba biha fa'amilaha katabaha Allahu 'indahu 10 hasanatin ila 700 dhifin ila ad'afin katsirah. Siapa dia niat buat benda baik, ada halangan dia tak buat, tetap Allah Ta'ala tulis baginya satu kebajikan. Itu hak batin, niat tu hak batin pun boleh pahala dah. Niat tak buat. Sebaliknya siapa niat nak buat benda baik dan dia buat, Allah Ta'ala tulis di sisinya 10 kebajikan hingga 700 kali ganda, bahkan lebih daripada itu. Jadi ini semua amal soleh. Sebab tu ada seorang sahabat Nabi, dia tanya Nabi. Dia tanya 2 soalan. Tapi 2 soalan ni soalan kalau orang dia panggil cepu emas. Soalan terbaik. Ya Rasulullah, ayyun nasi ila Allah wa ayyul a'mali ahabbu ila Allah. Wahai Rasulullah, manusia macam manakah yang paling Allah kasih? Orang lagu mana yang paling Tuhan kasih? Ini soalan cepu emas ni. Semua kita nak jadi orang paling Tuhan kasih. Orang lagu mana yang paling Tuhan kasih? So dia tanya. Yang kedua, amalan lagu mana yang paling Tuhan kasih? Oh, kita boleh buat 2 ni selesai. Mana? Boleh masuk syurga sebab syurga ni Tuhan nak beri kepada orang yang dia kasih. Mana? Lalu Rasulullah jawab, ahabbun nasi ilallah anfa'uhum linnas. Manusia yang paling Allah kasih ialah orang yang paling memberi manfaat kepada orang lain. Ada dia tu boleh memberi manfaat kepada orang lain. Jadi kita kena tengok, kita duduk dalam masyarakat ni, masyarakat boleh minta tolong kita ke tak boleh. Biar kita duduk dalam satu kampung ni, biar orang suka. Orang kalau ada masalah jumpa kita boleh selesai. Tak semesti kita beri duit, kita selesai dengan pandangan, dengan nasihat pun selesai juga. Ini orang yang paling baik. Nabi sebut orang yang paling memberi manfaat pada orang lain. Dan ahabbul a'mali ila Allah sururun tudkhiluhu ala muslim. Amalan yang paling Allah kasih ialah menggembirakan orang Islam yang lain. Kalau kita buat tu orang suka. Orang semua suka dengan benda molek. Kita buat benda molek orang suka. Orang jahat pun dia suka orang buat benda baik. Orang jahat dia tak suka orang buat jahat ke dia. Tidak begitu. Dia kata mengaku nak main juga, tak mengaku kan. Jadi dia jahat pun dia nak suruh orang buat baik ke dia. Nah, apatah lagi orang baik, tentu dia nak suruh orang buat baik ke dia. Jadi amalan yang paling baik ialah menggembirakan orang Muslim yang lain. Ini termasuk amal soleh. Baca Quran kata kita faham dah tu amal soleh. Jadi siapa yang melakukan amalan yang soleh, Allah Ta'ala berjanji. Janji apa? Allah Ta'ala akan bagi kehidupan yang baik kepada kita di dunia. Dalam kitab tafsir disebut beberapa pandangan tentang maksud kehidupan yang baik di dunia. Yang pertama, maksud kehidupan yang baik ialah ar-rizqul halal at-tayyib. Allah Ta'ala berjanji dia akan beri kepada kita rezeki yang halal lagi baik.
Ni kita nak rezeki yang halal. Jadi orang yang buat amal soleh ni Allah Ta'ala akan bagi rezeki yang halal lagi baik. Ni halalan tayyiban. Rezeki yang halal lagi baik. Yang kedua, Allah Ta'ala akan beri sifat qanaah. Qanaah ni lawan sifat tomok. Kita kalau ada sifat tomok dalam hidup kita ni tidak akan bahagia dan tidak akan puas hati semua. Tak puas hati. Kalau kita ada kereta baru, kita ada kereta buruk, kita tengok orang kereta baru tak puas hati. Kita ada kereta baru tu, tengok orang lain besar lagi kereta, tak puas hati pula. Kita tak ada rumah, tengok ada orang ada rumah, kita tak puas hati. Kita ada rumah, tengok rumah orang besar lagi, kita tak puas hati pula. Kita ada rumah besar dah, orang lain besar dah baru pula, comel pula, tak puas hati pula. Tomok. Penyakit tomok ni penawar dia, kita kena tanda sifat qanaah dalam diri kita. Sebab sifat manusia ni, tomok ni biasa. Kalau tak didik, dia akan membesar tomok. Kalau kita tak bendung, dia akan membesar. Sehingga mana membesar? Nabi sebut, "Lau kana li ibni Adam wadiyan min dhahabin labtagha thalithan." Kalau manusia ni ada dua lembah daripada emas, dua kubal. Daripada emas dua kubal. Labtagha thalithan, dia nak sekubal lagi. Padahal dua kubal emas tu 7 keturunan makan tak habis kan? Mana? Baik, kita kena ada sifat qanaah. Qanaah ni sifat ar-ridha bima a'tallah. Kita redha dengan apa yang Allah beri. Itu makna qanaah. Qanaah bukan kita tidak usaha. Jangan silap faham. Hak tidak usaha tu orang panggil sifat malah. Malah lain. Kita diperintah supaya cari rezeki. Sehingga kalau kita baca Al-Quran, lepas Jumaat pun Allah Ta'ala sebut, fa idza qudiyatis salah fantashiru fil ard wabtaghu min fadlillah. Bila selesai sembahyang Jumaat, bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah rezeki Allah Ta'ala. Cari. Hari Jumaat pun boleh cari rezeki. Allah Ta'ala suruh cari rezeki. Apatah lagi hari-hari yang lain. Hari Jumaat tu hari besar lah. Lepas sembahyang, kena sembahyang Jumaat, lepas sembahyang pergi lah. Tapi ada orang kadang-kadang dia berhujah, dia kata ayat ni menjelaskan bahawa kita tak payah cuti hari Jumaat. Hari Jumaat boleh kerja. Tu tak betul cara berhujah gitu. Hak ni sebab dalam Islam ni kita boleh kerja 7 hari boleh kerja belakang. Apabila kita nak bincang tentang cuti, maka kita carilah hari kebesaran Islam. Jadi dia berhujah hak kerja. Kita bincang hak cuti. Dia mari hujah hak kerja tak kena. Tak kena. Tu tak betul, tu kena betul. Jadi hak soal cuti kita tak boleh berhujah dengan ayat suruh kerja. Kerja tu tiap-tiap hari 7 hari tu kerja belaka. Tapi bila nak cuti, orang Islam carilah hari kebesaran Islam. Apa pergi cari hari Ahadnya? Tu soalnya. Ni tak ada. Ada wujud dia kata dalam Quran boleh kerja. Memang boleh kerja. Lah ni bukan nak bincang kerja, nak bincang cuti. Jauh lagi. Banyak perkara lagi. Kena tarbiyah masyarakat kita ni. Hak tak faham lah. Hak mari sini hak faham belaka dah lah. Baik. Jadi kita kena ada sifat qanaah. Kita cari-cari boleh setakat tu. Kita tak boleh redha. Itu makna qanaah. Sifat redha ini akan menyebabkan kita hidup bahagia. Kalau tak redha dia jadi stres, tekanan. Allah apa dia kata? Kita ngaji sekali dengan dia. Dia ni boleh jadi pegawai. Kita nak main lepotin. Siapa kita usaha cara lain tak ada masalah. Jadi maksud Allah Ta'ala bagi kehidupan yang baik kepada orang yang melakukan amalan yang soleh di dunia, artinya Allah Ta'ala beri sifat qanaah dalam diri. Jadi bahagia. Yang ketiga,
Ulama tafsir sebut Allah Ta'ala beri as-sa'adah, kebahagiaan. Bahagia ni tak semesti kaya. Jangan ingat orang kaya tu bahagia. Bahagia ni penting. Kita kalau miskin pun tak apa, asal bahagia. Kaya pun kita nak bahagia, miskin pun nak bahagia. Jadi Allah Ta'ala berjanji, Allah Ta'ala akan bagi kebahagiaan kepada orang yang melakukan amalan yang salah. Dan ada ulama tafsir yang menyatakan Allah Ta'ala bagi kehidupan yang baik di dunia bagi orang melakukan amalan yang salah ialah at-taufiq ila ta'at. Allah Ta'ala bagi taufik dan hidayah untuk taat kepada Allah. Boleh taat Tuhan kita. Tak semaya, boleh semaya Jumaat. Boleh puasa, kita boleh puasa dengan baik. Boleh tadarus Al-Quran. Boleh buka puasa ramai-ramai. Alhamdulillah. Aja bahagia. Itu di dunia. Di akhirat wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Allah Ta'ala beri ganjaran yang lebih baik daripada apa yang kita buat. Iaitu disebut dalam hadis kursi, a'dadtu li'ibadiyas salihin ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar. Aku sediakan di akhirat kelak kepada hamba-hambaku yang soleh syurga, suatu yang mata manusia tak pernah tengok, telinga manusia tak pernah dengar, dan tak pernah terlintas dalam hati dan fikiran manusia. Oleh kerana itu, maka kita kena gebuk peluang, dan kita kena, ni bulan Ramadan kan, 10 hari ni kita kena derma kita. Sebab malam 10 hari itu ada Lailatul Qadar. Jadi kalau kita ada Tuhan bagi rezeki, kita cerdas selalu. Bulan Ramadan ni 1000. Jadi tiap-tiap malam 10 hari itu kita boleh tabur masjid. Atau demo pak orang buat balasa masjid ke buh 100. Kena. Kenalah malam Lailatul Qadar. Maknanya Tuhan bagi pahala kepada kita serupa kita derma, bukan serupa lebih baik. Kalau tak serupa dulu 83 tahun 3 bulan kita derma 100 tiap-tiap malam 83 tahun 3 bulan. Siapa yang mampu buat 83 tahun 3 bulan nak derma tiap-tiap malam 1 riyal? Tak mampu. Tapi kita mampu buat dengan kita sedia 1000. Ini bukan sama, khairun, lebih baik pada 100 tiap-tiap malam 83 tahun. Baik kita kata apa, kita tak ada PT kita tak banyak, kita cari 500. 500 ke tiap-tiap malam tu 50 10 malam baru 500. Oh tak ada, kita 500 tak ada. Tak ada. 100 riyal. 1 riyal kita tak 10. Tu contoh lah. 10. Oh tak ada 10 riyal pun tak ada. Tapi rokok beli semacam. Oh, kita puasa tapi bukan puasa dengan rokok. Ada arah dia. Kalau mula Tok Guru dia marah, hamba nak marah muka hamba tidak Tok Guru. Oh tak apalah ada 10 riyal. Serial. Banyak dah sedekah. Lebih baik daripada sedekah serial tiap-tiap malam 83 tahun 3 bulan. Itu kalau kita dalam hidup kita dapat beribadat 1 malam Lailatul Qadar. Kalau dapat 10 tahun kita tak aja mipak. Kalau 10 tahun lagu mana kita derma Lailatul Qadar tu dah kita atur 100. Jadi kena Lailatul Qadar supaya kita derma kalau 10 tahun makna 800 berapa? Kira lah kali 10 lah 3 kali 10 830 tahun. 830 tahun. Tu harus sedekah saja lah baru. Kalau 20 tahun berapa? 20 tahun. Kira 1960 tahun. Walaupun
umur kita 60 tahun, 70 tahun. Tapi kita dapat kebajikan supaya orang yang sedekah RM100 tiap-tiap malam selama 1,960 tahun. Rugi kita kalau kita tak buat benda ni, rugi. Kita semaya isyak berjamaah supaya bahkan lebih baik daripada kita semaya isyak berjamaah 1,960 tahun. Kalau 20 kali Lailatul Qadar kita dapat 20 tahun, kita tak ajar dulu. Mari semaya semua, mari semaya tarawih semua, mari semaya jemaah semua, sedekah semua. Tapi bila kita tak mikir, kita terlepas peluang. Lepas. Tapi tak apa, tak lambat lagi. Lailatul Qadar tak hari lagi, baru malam yang kedua baru kita. Ini royak awal. Ni ambo royak kau Tanah Merah. Tak royak lagi kau Pasir Mah. Nak royak kita rai kau Tanah Merah. Kalau tak ambil berat juga saja. Jadi amal sesuatu itulah. Tak sebut dah benda lain. Sebab amal rasa meliputi dah. Kita jadi pegawai kerajaan ko, kita jadi rakyat ko, biar kita jadi orang yang bermanfaat kepada orang lain. Itu. Kerajaan itu sudah betul. Jadi manfaat kepada orang lain. Kita memajukan jajahan kita. Kita memudahkan urusan rakyat, mudah. Yassiru wala tu'assiru. Dasarnya Nabi sebut dah, mudah, jangan payah. Selagi benda tak canggah dengan peraturan. Apa canggah tu tak boleh lah. Mudah. Kita jangan payah. Basyiru wala tunaffiru. Beri khabar gembira. Jangan kita meliarkan orang. Hamba orang, jangan kita panggil orang. Jangan kita hamba orang. Jadi dasar-dasar yang disebut oleh Nabi sudah cukup kepada kita. Disebut oleh Allah dalam Quran, disebut oleh Rasulullah dalam hadis, dan apa yang dibuat oleh sahabat-sahabat Rasulullah, Khulafaur Rasyidin, sudah cukup menjadi panduan kepada kita untuk kita selamat dunia dan akhirat. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya resmikan Qaryah Ramadan Jajahan Tanah Merah. Siru ala barakatillah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.